Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita ba'dama amatana, selepas Allah Subhanahu wa taala tidurkan kita, matikan kita. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan dikembalikan. Dan kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kita dua kenikmatan yang besar. Di antaranya dalam hadis, ni'matan maghbunu fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak maghbunun fihim, banyak nikmat, dua nikmat besar ni yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Banyak di antara kita yang mensia-siakannya, membinasakannya, tidak mensyukurinya, menggunakannya bukan dalam kenikmatan, menggunakannya bukan dalam mencari keredaan Allah. Apakah dua nikmat yang Allah SWT telah pesan pada kita? Nabi SAW telah bersabda pada kita, kasiru minan nas, ramai pada manusia yang cukup-cukup mensia-siakan nikmat ini. Kata Nabi, as-sihhatu wal faragh, nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan dan kita gunakan kesihatan kita ini untuk mentaati perintah Allah. Allah Taala telah berikan kita kelonggaran masa untuk kita gunakan masa ni dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, bermuzakarah, membaca Al-Quran, berzikrullah, berkhidmat, tolong menolong, ta'awun, saling bantu membantu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari kita akan membincangkan kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kenapa kita mahu berbicarakan kehidupan mereka? Kerana kehidupan mereka telah menjadi kehidupan yang terbaik pada kurun tersebut. Dan juga kata Nabi, tidak ada kurun yang lebih baik lagi daripada kurun mereka sebelum dan selepas. Sabda Nabi SAW, ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku adalah umpama bintang-bintang di langit. Kita tengok bintang-bintang di langit. Di antara maksud bintang di langit adalah digunakan untuk menunjuk arah. Digunakan untuk perjalanan di padang-padang pasir, perjalanan di lautan yang luas. Hatta kawan-kawan bagi tahu juga sekarang, kalaulah keadaan
tak ada radar, tak ada apa pun, tak ada kehilangan media massa dan sebagainya, maka bintang akan digunakan semula. Kan, mereka akan lihat bintang untuk mengetahui di manakah perjalanan sepatutnya mereka berjalan. Maka Nabi beritahu, sahabatku ni umpama bintang di langit. Bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Mana-mana yang kalian ikuti, pasti kalian akan berjaya. Dan Nabi beritahu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Subhanallah. Ini kata Nabi, tuan-tuan. Hadirin yang dimulakan Allah SWT, para ibu apa, adik-adik, anak-anak yang dimulakan Allah SWT. Bayangkan Nabi SAW memberi nasihat kepada kita. Kan, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun para sahabat. Ikutilah mereka, kan, tadaburlah kisah mereka, hayatilah kisah-kisah mereka. Summal ladina yalunahum, kemudian selepas pada mereka at-tabi'in, kan, orang yang pernah belajar dengan para sahabat, pernah melihat para sahabat, mengetahui kehidupan para sahabat. Ini kurun yang terbaik, kata Nabi. Thummal ladina yalunahum, kemudian selepas pada mereka tabi'in, orang yang mengikut tabi'in. Termasuk 4 mazhab khalaf kita, kan, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ni termasuk di kalangan kurun-kurun yang Nabi sebutkan ini. Dan riwayat begitu, 2 di antara mereka at-tabi'in dan 2 di antara mereka tabi'in. Masih termasuk lagi dalam kurun yang terbaik, kata mereka. Kan? Kata Nabi SAW. Jadi insya-Allah ini kita tengok dalam keadaan hujan dan wabak ni, sama-sama kita tengok balik kehidupan para sahabat. Dan apa yang mereka buat dan apa yang telah kita tinggalkan. Kan? Kiranya kita kembali kepada kehidupan mereka, kembali pada mengikuti sirah dan sejarah mereka, maka kegemilangan dapat kita ulang semula, dapat kita gapai semula, sama ada dalam kehidupan kita, ahli keluarga kita dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuknya adalah penekanan tentang solat berjemaah dan penjagaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik, anak-anak, sekarang ni dalam keadaan ujian ini, wabak, penyakit, banyak daripada masjid-masjid telah tutup. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh kembali menjaga sunanul huda, sunnah petunjuk yang ditinggalkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Sayyidina Ibnu Abbas, kalau kalian meninggalkan sunnah kekasih kalian, pasti kalian akan binasa. Pasti kalian akan binasa. Kan? Dalam keadaan macam ni, mungkin masjid kita ditutup kerana ada beberapa sebab, tapi kita genggam amalan sunnah Nabi ni. Kita jagalah di rumah kita, kan, jagalah di penempatan-penempatan kita. Kita jaga bersungguh-sungguh dengan tangisan, dengan harapan Allah SWT menerima sunanul huda, sunnah petunjuk yang Nabi tinggalkan kepada kita, sehingga Allah SWT buat keputusan hidayah, sehingga Allah Ta'ala buat keputusan rahmat, sehingga Allah SWT buat keputusan pengampunan Allah. Nabi SAW amat menjaga salat berjemaah dan tidak memberi kelonggaran kepada orang yang buta untuk meninggalkannya. Mungkin kisah ni kita pernah dengar, tapi marilah kita hari ini tadabbur. Sayyidina Amru bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah berkata, wahai Rasulullah. Sayyidina Amru bin Ummi Maktum ni seorang yang buta. Satu ketika beliau telah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya seorang yang buta dan rumah saya jauh daripada masjid. Saya mempunyai seorang pembantu yang membawa saya, yang akan membawa saya, tetapi dia tidak suka mendengar cakap saya. Adakah Tuan dapat memberi kelonggaran untuk saya bersalat di rumah saya? Subhanallah, tuan-tuan. Persoalan, dan saya nak tanya tuan-tuan, kenapa persoalan ni ditanya? Kenapa persoalan ini ditanya oleh seorang yang buta? Jawapannya apa, tuan-tuan? Kerana ketika itu, ketika kehidupan Nabi SAW, suasana salat berjemaah ini telah melebar luas. Para sahabat telah Islam di masjid dan telah belajar salat di masjid.
Dan Nabi sangat-sangat menjaga solat berjemaah di masjid. Sehingga orang tua, orang buta pun mungkin juga berislam di masjid dan tahu perlu solat berjemaah di masjid, tetapi ada keuzuran dan bertanya, boleh tak saya solat di rumah? Kehidupan para sahabat tu memang solat berjemaah tu hanya di masjid. Sehingga persoalan ni ditimbulkan. Kalau kita tanya, kalau sesekali tak solat berjemaah boleh ke orang sihat? Itu persoalan zaman kita. Tapi persoalan zaman para sahabat, orang buta pun tanya, boleh tak saya tak meninggalkan solat berjemaah? Boleh tak saya solat kat rumah? Sebab kenapa? Sebab suasana tu memang dah berlaku solat berjemaah di rumah Allah. Maka datanglah persoalan ini. Baginda SAW bertanya, adakah kamu mendengar suara azan? Subhanallah tuan-tuan. Ini masjid kita banyak, semua orang dengar suara azan. Kan? Tapi adakah kita mengambil sunanul huda, sunnah petunjuk ini? Nabi Abbas beritahu, kalau kamu meninggalkan sunanul huda ini, maka sesatlah kamu, maka sesatlah kamu, maka binasalah kamu, maka binasalah kamu. Dalam riwayat yang lain, siapa yang tidak menjaga solat berjamaah seperti kambing yang terkeluar daripada kumpulannya. Pengembala bawa kambing, bawa lembu di tempat-tempat pemakanan, tempat-tempat rumput. Ada kambing yang keluar pada kumpulan tu pergi jauh sikit, ada lembu yang keluar pada jauh sikit. Kalau keadaan National Geography tu kan, seladang ke lembu makan sama-sama, tapi kalau satu dua yang keluar pada kumpulan tu, kata Nabi, senang, akan mudah serigala memakannya. Kan, sehingga akan mudah untuk ambil. Jadi kata dalam riwayat hadis Nabi tahu siapa yang tak menjaga solat berjemaah ni, maka serigalanya akan memakannya, iaitu syaitan akan menghasutnya, mudah membinasakannya, mudah akan merosakkannya. Bagi dia bertanya, adakah kamu mendengar suara azan? Umumnya kita mendengar suara azan. Nanti kita sungguh-sungguh niat. Dan waktu PKP dah tak ada, masjid telah dibuka nanti, kita sama-sama datang pada rumah Allah. Kenapa hari ni kita bicarakan kena datang solat berjemaah ni? Kenapa? Dalam riwayat Nabi itu, siapa yang pergi solat berjemaah, dia telah membawa rahmat ke dalam rumah dia. Subhanallah. Dan Nabi bagi tahu, adakah siapa-siapa tak perlukan rahmat Allah? Kan? Siapa yang pergi ke rumah Allah, dia akan membawa balik rahmat Allah kat rumah dia. Dan Nabi bertanya, adakah siapa-siapa tak perlukan rahmat Allah? Tuan-tuan, rahmat Allah ni macam mana? Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, tidak ada seseorang pun yang masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Nabi tahu, tidak ada seseorang pun yang masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah. Wahai pun kamu ya Rasulullah, masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kamu, bukan dengan kenabian kamu, bukan dengan kehebatan kamu. Sebab Nabi beritahu, tak ada siapa pun masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walaupun kamu ya Rasulullah tidak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Kata Nabi, wala ana, walaupun aku, illa an yataghammadani Allah, melainkan aku ini diliputi dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, Nabi pun masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bukan kita tak perlu mentaati perintah Allah, jaga solat berjemaah, puasa, haji, zakat, bersedekah, baca Quran, berzikrullah, berakhlak mulia, memberi salam, bersedekah. Bukan. Itu semua perintah Allah. Dan wajib sebagai pekerja mentaati majikan pekerja. Tetapi ganjaran dan gaji asbabnya daripada majikan. Tapi untuk mendapatkan ganjaran, sagu hati, mestilah mentaati perintah majikan. Maka dia mulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kan, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi bersabda, tidak ada seseorang pun yang masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah. Kan, wala anta rasul, walaupun kamu, walau saya, kata Nabi, melainkan aku ni diliputi dengan rahmat Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, siapa yang pergi rumah Allah, ulang alik ke rumah Allah, dia balik pada rumah Allah, dia telah mengambil bekal rahmat dan bawa pada rumah dia. Apa kesan rahmat saya dan tuan-tuan telah bawa dalam rumah? Suami isteri akan berkasih sayang, anak akan mudah mentaati perintah ibu ayah, anak akan sopan santun, isteri akan baik, suami akan baik. Allah Ta'ala jaga hubungan tu. Kerosakan dalam hati, kebencian dalam hati, sangka buruk nanti Allah Ta'ala akan bersihkan. Tapi apa dia mula apabila tidak ada rahmat? Kerana riwayat kata syaitan akan pacakkan bendera syaitan di atas rumah. Syaitan announcement, wahai kawan-kawanku, datanglah ke rumah ini.
Rumah ini tidak ada ulang alik ke rumah Allah. Rumah ini tidak ada masuk memberi salam. Rumah ini tidak ada amalan-amalan agama. Maka rumah ini menjadi rumah kita. Marilah kita masuk ke dalam rumah ni. Apabila syaitan telah masuk dalam rumah kita, apa keadaan berlaku tuan-tuan? Maka sifat syaitan akan menguasai seseorang tu. Pemarah, membazir, pergaduhan dan sebagainya. Apabila rahmat Allah telah masuk dalam rumah Allah, bendera rahmat, malaikat akan pacak bendera rahmat. Malaikat akan beritahu, halumu ila hajatikum, halumu ila hajatikum. Kembalilah ke rumah ini, wahai para malaikat, datanglah ke rumah ini. Sesungguhnya rumah ini telah menghidupkan amalan-amalan agama. Maka cempias sifat-sifat para malaikat akan masuk dalam kehidupan ahli rumah. Apa sifat malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ni apa tuan-tuan? Sesekali tidak akan mengingkari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini berkat solat berjemaah. Dia bawa balik rahmat ke dalam rumahnya. Manusia, keluarga tu akan berkasih sayang. Jadi bagi dia bertanya, adakah kamu mendengar suara azan? Saya berkata, ya, saya mendengar ya Rasulullah. Lalu baginda SAW bersabda, kalau begitu, saya tidak mendapati kelonggaran untuk kamu. Subhanallah. Jadi hadirin mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun hukum fiqh sembahyang berjemaah ini adalah fardu kifayah, sebahagian telah laksanakan, sebahagian maka terangkat ke kefarduan untuk sebahagian tidak melaksanakan solat berjemaah. Tetapi tuan-tuan yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada zaman Nabi, pada zaman para sahabat, solat berjemaah ini merupakan prioriti keutamaan kehidupan para sahabat. Sehingga kata sahabat, kalian akan binasa, kalian akan rosak, kalian meninggalkan solat berjemaah. Tuan-tuan, subhanallah. Dan Allah Ta'ala akan lembutkan hati kita. Seorang yang pemarah, bila diulang alik rumah Allah dengan begitu sungguh, Allah akan lunakkan hati dia menjadi orang yang penyabar. Orang yang tak sopan santun, kasar, bila diulang alik ke rumah Allah, lama kelamaan Allah Subhanahu Taala akan santunkan kehidupannya. Dalam riwayat pada zaman para sahabat, seorang tu mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, seorang ni dia jaga solat berjemaah tapi dia mencuri. Seorang ni solat, jaga solat berjemaah tapi dia mencuri. Kata Nabi, tidak lama lagi solat berjemaah, solat akan menghindari dia daripada amalan mencuri itu. Allah. Tuan-tuan, kita semua kalau pergi masjid pun, bukannya semua kemungkaran kita dah tinggal pun. Tuan-tuan dengan saya boleh bagi jaminan ke? Setiap daripada kita semua yang pergi masjid ni telah tinggal 100% kemungkaran. Tuan-tuan boleh bagi jaminan ke? Tak boleh. Siapa kita? Kita hamba yang lemah. Kan? Mungkin kita masih melakukan kemungkaran yang kecil. Dan kita tengok orang, dia ni sedang melakukan kemungkaran yang besar. Mungkin penagih dadah. Mungkin dia ni minum arak. Dan mungkin sekian-sekian kemungkaran yang saya dan tuan-tuan nampak pada seseorang datang rumah Allah. Tapi jangan kita bersangka buruk. Jangan kita pandang rendah. Jangan kita pandang lekeh. Sesungguhnya hidayah tu hak mutlak Allah. Dan masjid adalah rumah-rumah Allah. Jadi kita bersangka baik. Kata Nabi, orang yang mencuri pun apabila dia jaga solat berjemaah, Nabi kata, tidak lama lagi solat tu akan mencegah dia daripada dia amalan mencuri dia. Maka dia mulakan Allah Subhanahu Taala, ini adalah sunanul huda. Adik-adik yang dimulakan Allah Taala, ini adalah sunanul huda. Tuan-tuan ingat, sunanul huda. Sunnah-sunnah petunjuk, iaitu jaga solat berjemaah. Ustaz, sekarang ni PKP. Saya dan tuan-tuan, ibu ayah, anak-anak, adik-adik, jaga sungguh-sungguh solat berjemaah di rumah. Kita jadikan di satu ruang sudut tu, ini seperti ruang masjid. Sehingga dalam mazhab Hanafi, orang wanita boleh iktikaf di sudut rumah, di dalam rumah yang kita jadikan sudut solat. Mazhab Syafi'i taklah. Tapi kenapa sampai mazhab Hanafi berlaku? Nak bagi tahu dia orang sungguh-sungguh menjadikan dalam rumah mereka sudut-sudut mihrab, sudut-sudut tempat solat, tempat ngaji, tempat zikir. Tak boleh makan dalam tu, tak boleh buat bising dalam tu. Walaupun sudut tu kecil lah, dia mulakan Allah SWT. Kita tengok dalam riwayat Imam Ahmad, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum berkata, bahawa satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Dan baginda SAW melihat bilangan orang yang kurang. Allahu Akbar. Tuan-tuan, satu ketika Nabi masuk dalam masjid. Dan Nabi melihat orang sembahyang berjemaah ni telah kurang. Allahu Akbar. Hatiku ingin berkata, lalu Nabi SAW bersabda, hatiku ingin sekali untuk menyuruh seseorang supaya mengimami solat di masjid.
Nabi kata, kalau boleh aku nak satu orang ganti aku jadi imam, lalu aku sendiri keluar daripada masjid, dan sesiapa sahaja yang aku dapati duduk di rumahnya serta tidak solat berjemaah di masjid, maka aku akan membakar rumahnya. Subhanallah tuan-tuan. Keinginan hati Nabi. Kalaulah saya dan tuan-tuan mencintai kehidupan Nabi, kan, keinginan hati isteri kita pun, kalau dia nak sekian, seorang suami akan sungguh-sungguh untuk mengusahakan perkara tu. Keinginan seorang ayah, seorang ibu, dia nampak anak dia ada sedikit keinginan, dia akan sungguh-sungguh untuk menunaikan keinginan anak itu. Keinginan kawan karib, satu orang kawan, dia nampak kawan karib dia memerlukan sekian. Apa perasaan dia? Dia akan usaha untuk menunaikan keinginan kawan baik dia. Tuan-tuan, ini Khalilullah, kekasih Allah. Kan? Kekasih kita, kekasih para sahabat. Dia ada keinginan dalam hati dia. Kan? Untuk suatu orang ganti, dia jadi imam, dan dia pergi rumah, ajak orang datang masjid. Siapa yang tinggalkan solat berjemaah di rumah, sehingga kalau solat berjemaah di masjid, sengaja solat di rumah, dia kata, aku nak bakar rumah-rumah ni. Dalam riwayat Nabi beritahu, aku tak buat demikian kerana aku khawatir ada anak-anak dan wanita. Perkataan ni bukan perkataan membenci, tuan-tuan. Perkataan ni bukan perkataan benci, dengki. Perkataan ni perkataan sayang, rahmat. Kan? Kata para ulama, seseorang yang meninggalkan solat berjemaah, seseorang yang meninggalkan solat berjemaah akan lahir zuriat keturunannya yang meninggalkan solat. Ni tajribat, pengalaman para ulama. Dia bagi nasihat, sesiapa yang meninggalkan solat berjemaah, umumnya tidak semua perkara tu berlaku. Contoh seorang ibu ayah, kan, dia dulu solat berjemaah, satu ketika dia meninggalkan solat jemaah, kan, istiqamah, dah tak solat berjemaah dah. Kata para ulama, akan melahir daripada zuriat mereka ni golongan anak-anak yang meninggalkan solat, ataupun solatnya off on. Sekejap solat, dia tak solat. Sebab kenapa? Ibu ayah tak menjaga solat berjemaah betul-betul. Di masjid, kalau di rumah, jagalah solat jemaah di rumah. Waktu PKP ni. Dan anak-anak golongan yang solat off on, ataupun dia ni tak solat. Dia tak solat. Ibu ayah dia meninggalkan solat jemaah, lahir dia tak solat, ataupun dia off on solat. Maka pengalaman para ulama, nasihat para ulama, tajribat mereka akan melahir golongan yang meninggalkan agama Allah SWT. Allah. Jadi solat ni beza antara Islam dan kufur. As-salatu amududdin. Solat ni tiang agama. Man aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Siapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agama. Siapa yang meruntuhkannya, dia meruntuhkan agama. Kan? Farku, kan, baina muslim wal kafir. Beza orang Islam dengan bukan Islam adalah dengan meninggalkan solat. Dalam secara halus tasawuf, siapa yang meninggalkan solat, sebenarnya dia ni bukan orang Islam. Jadi dimulakan Allah SWT, Nabi kata macam tu. Sayangnya Nabi, sebab kata para ulama, kalau seorang tu meninggalkan solat berjemaah, umumnya seperti dia akan meninggalkan solat. Maka orang yang meninggalkan solat ni, dia telah menyalakan api neraka untuk diri dia sendiri. Jadi statement untuk membakar rumah tu adalah kiasan saja. Dia telah membakar dirinya sendiri di akhirat nanti. Sayyidina Abdullah ibnu Maktum berkata, wahai Rasulullah, antara rumah saya dan masjid terdapat pokok-pokok kurma serta pokok-pokok lain, dan saya tidak selalu mendapati seseorang yang dapat membantu saya. Oleh itu, adakah saya boleh solat di rumah saya sahaja? Baginda bertanya, adakah kamu mendengar suara azan, suara iqamah? Saya berkata, ya, saya mendengar. Lalu baginda bersabda, kalau begitu datanglah ke masjid. Allahu Akbar. Lembutnya Nabi pesan pada kita. Seterusnya dimulakan Allah SWT, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidina Mu'az bin Jabal memberi nasihat kepada kita untuk menjaga solat berjemaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata bahawa sesiapa yang berhasrat untuk bertemu dengan Allah pada hari esok, yakni hari akhirat, sebagai seseorang Islam, maka hendaklah dia menjaga solat-solat fardu ini dengan menunaikannya di tempat azan dilaungkan. Subhanallah. Hadirin mulakan Allah SWT, ini kata-kata Sayyidina Ibnu Mas'ud kepada kita. Sahabat ni tuan-tuan, kan Nabi kata, ikut kata mereka, pegang kata mereka, kalian akan selamat, kalian akan berjaya. Sayyidina Ibnu Mas'ud bagi tahu apa? Sesiapa yang berhasrat untuk bertemu dengan Allah pada hari esok, iaitu hari akhirat, sebagai seseorang Islam,
maka hendaklah dia menjaga solat-solat fardu ini dengan menunaikan di tempat azan dilaungkan. Umumnya ayat ni apa? Solat fardu berjemaah di masjid. Kita jadikan ini adalah keutamaan kita. PKP ni macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? PKP ni kita cuba azan di tempat kita azan, di rumah kita azan tepat waktu. Nah, kan? Kalau ayah-ayah ada, suami ada, set kan. Setiap waktu solat azan. Setiap rumah azan. Subhanallah. Kan? Kalau di masjid, kami di Masjid Rincing, Pak Abu azan, Pak Bilal dari azan, Abang Rosli azan. Mula je masjid azan, satu rumah di Masjid Rincing ni azan. Rumah ni azan, rumah semua azan. Azan tepat pada waktu. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana suasana telah berlaku dan dalam kehidupan para sahabat, berlaku juga pada kehidupan kita. Semua azan dalam rumah. Waktu PKP ni azan. Bertempiaran. Syaitan lari dari riwayat. Dalam riwayat hadis, apabila syaitan mendengar suara azan, maka dia lari terkentut-kentut sejauh 60 kilometer. 60 batu. Syaitan kita azan dalam rumah, syaitan akan lari daripada rumah kita 60 batu. Sebab tu ada amalan-amalan membersihkan rumah, mempagarkan rumah, azan di setiap sudut. Bayangkan tuan-tuan, saya dan tuan-tuan azan di rumah kita setiap hari 5 waktu. Syaitan akan lari bertempiaran. Dan riwayat hadis kata sambil terkentut-kentut. Jadi nanti Zuhur ni kita mula. Dia bagi jadual. Kan? Zuhur ni azan kat rumah ayah. Asar abang long. Kan? Maghrib abang ah. Isyak abang cik. Orang lelaki je azan. Orang perempuan kalau tak ada, iqamah saja. Ni PKP ni. Kita buat betul-betul. Nanti suasana berlaku. Kan? Bayangkan satu kampung. Satu Malaysia azan dilaungkan di rumah masing-masing. Bagaimana untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tepat waktu tengok azan terus azan. Subhanallah. Ini kerana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan untuk Nabi kamu jalan-jalan petunjuk. Dan salat dengan berjemaah itu adalah salah satu daripada jalan-jalan petunjuk. Jika kamu bersalat di rumah kamu, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang meninggalkan salat berjemaah, maka sebenarnya kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Dan apabila kamu meninggalkan sunnah Nabimu, maka sesatlah kamu. Apabila seseorang itu mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia pergi ke salah satu daripada mana-mana masjid, maka Allah akan tuliskan untuk setiap langkahnya itu satu pahala, mengangkat satu darjat dan menghapuskan satu dosa. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak, amalan berulang alik ke rumah Allah ni apa dia? Satu langkah pergi ke rumah Allah ataupun satu langkah patah balik ke rumah Allah, mendatangkan satu pahala, menghapuskan satu dosa, mengangkat satu darjat. Berapa jarak rumah kita daripada masjid? Kan? Naik kereta ke, naik motor ke, jalan kaki ke, kan dikira jarak tu. Satu langkah diberi pahala, digugurkan dosa, diangkatkan darjat. Subhanallah. Sesungguhnya kami melihat bahawa tidak ada seseorang pun daripada kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah, kata para sahabat. Tuan-tuan, kami melihat pada zaman kami, pada zaman para sahabat, tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah, melainkan seorang munafik yang telah pun diketahui kemunafikannya, seseorang itu akan dipimpin untuk disertakan dalam solat berjemaah. Kalau orang sakit, dia akan dipimpin, dipapah untuk solat berjemaah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa beliau berkata, sesungguhnya saya melihat tiada seseorang pun daripada kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah, melainkan orang yang terang-terang munafik ataupun dia sakit. Dikata para sahabat ni, terang-terang pada zaman kami, tidak ada siapa pun yang meninggalkan solat berjemaah. Bahkan orang munafik pun jaga solat berjemaah. Dan riwayat mereka ni jaga solat Zuhur dan Duhur, Asar dan Maghrib. Orang munafik ni pura-pura pada zaman Nabi pun jaga solat Maghrib. Jaga solat Subuh, dia jaga solat Zuhur, Asar dan Maghrib. Subuh dengan Isyak mereka ni tak jaga sebab dah gelap, orang tak nampak. Zaman Nabi tak buka lampu. Zaman sahabat-sahabat dah mula pasang lilin, tapi masih gelap lagi. Jadi orang munafik kata, kalau tak datang subuh dengan Isyak, kan, orang tak perasan. Padahal dia tak datang 2-3 hari pun kita dah perasan dah. Jelas kemunafikannya, bahawa kami tahu orang ni akan meninggalkan solat berjemaah ataupun orang tu sakit.
Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa beliau berkata, sesungguhnya saya melihat tiada seseorang pun daripada kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah, melainkan orang yang terang-terang munafik ataupun dia sakit. Yang sakit itu pun, jika dapat dibantu oleh 2 orang, akan dipapah ke masjid hingga dapat menyertai solat berjemaah. Dulu kami di madrasah sakit. Jadi waktu nak iqamah tu ustaz masuk lagi asrama. Biasa memang orang sakit dibenarkan tinggal di asrama dan solat di situ. Jarak antara asrama dengan surau tu lumayan jugalah, 500 meter. Jauh jugalah. Jalan kaki tu 3-4 minit juga. Jadi waktu iqamah tu ustaz akan pusing satu round dekat asrama. Dia tengok ada orang sakit. Satu ketika pernah saya sakit. Jadi dia kata, saya demam Ustaz. Bangun pun tak larat, pergi tandas je dah larat. Okey, waktu tu kawan saya ada, namanya Kamal. Kamal, kamu larat tak angkat Sabri pergi surau? Boleh Ustaz. Maka Kamal tu telah angkat saya pergi ke surau. 500 meter dari kendong saya. Dia kata, tak apa, kamu tak larat, tapi ada orang larat untuk bawa kamu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi satu ketika bila saya dah sihat tu, saya teringat, waktu tu saya ingat daripada surau kat asrama kan. Saya nampak Kamal, itu aku sakit, kau dukung aku kan, kau kadak aku kan. Sekarang boleh tak aku nak kadak kau, aku nak try je lah. Ya Allah, berat. Saya nak beritahu Kamal tu berat. Saya sihat pun tak larat nak angkat dia. Kan? Tapi Alhamdulillah, dia kuat dan dia sihat, boleh angkat kita. Yang kurus ke dia. Yang dulu kita kurus, sekarang ni dah sadar sikit. Okey, dalam riwayat Imam Tayalisi ada sedikit tambahan, iaitu Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, aku mendapati setiap orang daripada kamu telah menjadikan satu tempat di dalam rumahnya untuk dia bersolat. Ni tuan-tuan, nasihat para sahabat. Aku mendapati, Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, aku mendapati setiap orang daripada kamu telah menjadikan satu tempat di dalam rumahnya untuk dia bersolat di situ. Jika kamu bersolat di rumah-rumah kamu dan meninggalkan masjid, maka kamu adalah orang yang meninggalkan sunnah nabimu. Berlaku juga kan, daripada kalangan zaman-zaman itu, mereka telah membina mihrab-mihrab di rumah-rumah mereka. Kan? Dia dah jadikan penempatan rumah mereka tu tempat solat berjemaah ketika sempat solat sunat. Dan solat berjemaah pun diorang buat juga kat situ. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, jangan kalian buat demikian, kerana kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Tuan-tuan, Nabi ketika sakit, syarat tenat untuk ketika sebelum Nabi mati pun, dan riwayat beberapa kali para sahabat telah papah Nabi ke masjid. Sayyidina Muaz bin Jabal berkata bahawa sesiapa yang ingin untuk berjumpa dengan Allah nanti dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, maka hendaklah dia mengerjakan solat-solat 5 waktu di tempat azan dilaungkan. Kerana demikian itu adalah daripada jalan petunjuk dan Nabi kamu telah menjadikan cara itu sebagai satu sunnah. Janganlah sesiapa berkata, saya mempunyai tempat solat di dalam rumah saya dan saya akan bersolat di situ. Kerana jika kamu berbuat demikian, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Allah, Allah. Tentu saya ulang tadi balik. Kalau keinginan pasangan kita, keinginan anak kita, keinginan ayah kita, keinginan ibu kita, kita akan usaha bermati-matian untuk tunaikan. Tapi kalau kita ni seorang beriman, seorang yang mengaku umat Nabi, keinginan Nabi untuk tengok umat ni solat berjemaah, adakah kita biarkan keinginan itu? Allah, Allah, Allah. Janganlah sesiapa berkata, saya mempunyai tempat solat di dalam rumah saya dan saya akan bersolat di situ. Kerana jika kamu berbuat demikian, maka kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Dan jika kamu meninggalkan sunnah Nabimu, maka sesatlah kamu. Saya habiskan sikit tuan-tuan. Solat berjemaah ni. Tak puas hati saya. Kan? Walaupun mungkin saya akan baca saja, tapi semoga memberi kesan besar dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Para sahabat mencurigai terhadap seseorang yang meninggalkan solat isyak dan subuh dengan berjemaah. Jadi tajuk ni tuan-tuan, tajuk ni sahabat kata, para sahabat mencurigai terhadap seseorang yang meninggalkan solat subuh dan isyak dengan berjemaah. Di tajuk ni untuk kita apa? Kita kena cakap kat diri kita, aku khawatir sifat munafik telah masuk pada diri aku kerana aku ni sekarang telah mula meninggalkan solat subuh dan isyak secara berjemaah. Sifat munafik ni banyak tuan-tuan. Idza haddasa kadzaba, berkata berdusta. Idza haddasa kadzaba wa idza
Apabila dia berkata, dia berdusta, berjanji, dia mungkiri, beri amanah, dikhianati, berdebat, dia melampaui batas, bergaduh, berlebihan, macam-macam sifat-sifat munafik. Kadang-kadang tuan-tuan, memang kita pun kata, aku ni bukan munafik. Tapi sebabkan kita meninggalkan amalan, sifat munafik tu datang. Adapun kalau kita ni mungkin ada sikit-sikit sifat munafik tu, dan kita rasa susah untuk tinggalkan. Bagaimana kata Quran? Jaga solat berjemaah. Siapa yang jaga solat isyak dan subuh berjemaah, lama kelamaan Allah SWT sendiri akan keluarkan sifat munafik tu pada diri kita. Kadang-kadang kita tak mampu untuk kita sokok kan. Ya Allah, aku memang nak tinggalkan sokok ni, tapi tak boleh lah. Cakap dengan Allah ni, kau cakap dengan kawan-kawan. Ya Allah, macam mana ni? Ya Allah, bantulah saya ya Allah. Saya serahkan urusan saya kepada Engkau ya Allah. Kalau tuan-tuan dah niat macam tu tuan-tuan, Allah akan ambil tanggungjawab untuk berhentikan saya dan tuan-tuan kali sokok. Sokok ni sebagai contoh je tuan-tuan. Contoh-contoh yang lain. Kan, kita ada kemungkaran yang lain-lain. Ya Allah, saya nak berhenti buat kemungkaran ya Allah. Kan? Saya lemah ya Allah untuk tinggalkan. Di antaranya apa tuan-tuan? Kata para ulama, tuan-tuan dan saya jaga solat subuh dan isyak berjemaah. Allah dengan maha rahimnya, kasih sayangnya, rahmatnya akan keluarkan sifat buruk tu pada diri kita. Jadi boleh tuan-tuan. Sayyidina Ibnu Umar berkata bahawa kami mula mencurigai seseorang lelaki apabila tidak mendapatkannya solat isyak dan subuh di masjid secara berjemaah. Jadi tuan-tuan faham maksud saya? Jangan kita ambil tajuk ini untuk orang lain. Kita ambil tajuk ini untuk kita. Dan kita ajaklah orang lain dengan penuh kasih sayang. Seterusnya, Sayyidina Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hasmah berkata, pada satu hari, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak mendapati Sayyidina Sulaiman ketika solat subuh. Satu ketika tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Khattab, dia perasan ada orang sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar bin Sulaiman, tak datang sembahyang subuh. Kemudian Sayyidina Umar pergi ke pasar, dan rumah Sayyidina Sulaiman ni terletak antara masjid dan pasar. Sayyidina Umar telah melalui di hadapan rumah itu dan nampak ibu Sayyidina Sulaiman. Nama ibu tu Sayyidatina Syifa. Saya ulang balik. Sayyidina Umar lepas sembahyang subuh, dia perasan kawan dia tak datang sembahyang subuh. Nama dia Sayyidina Sulaiman. Maka dia pergi ke rumah tu. Sampai di rumah, dia tengok ibu Sayyidina Sulaiman ada dekat luar. Ibu Sayyidina Sulaiman ada dekat luar. Saya tak ada jam tuan-tuan, nak tengok jam aku apa nak berhenti ni. Sekarang 7.32, saya cuba berhenti 7.45 tuan-tuan semoga ada keberkatan majlis kita pada hari ini. Sebab saya nak habiskan juga ni, tak puas hati. Sekarang 7.33, saya akan habiskan 7.45 insya-Allah. Okey tuan-tuan, kita habiskan cepat-cepat. Satu ketika Sayyidina Umar sembahyang subuh berjemaah di masjid, dan dia mendapati salah satu orang kawan dia nama Sayyidina Sulaiman tidak ada sembahyang subuh berjemaah. Maka segera dia pergi rumah dia. Sampai di rumah dia nampak ibunya ada kat luar. Sayyidatina Syifa nama dia. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kenapa saya tidak melihat Sulaiman pada solat subuh berjemaah? Ibunya berkata, dia telah solat tahajud sepanjang malam, lalu mengantuk telah menguasainya. Sayyidina Umar berkata, saya lebih suka menyertai solat subuh dengan berjemaah daripada bersolat sunat sepanjang malam. Ni tuan-tuan, nasihat ni untuk kita. Tuan-tuan, kalau satu orang tu sembahyang sunat, jaga sembahyang sunat, ataupun jaga sembahyang solat malam, tetapi dia meninggalkan solat subuh, subhanallah, kan, level dia tak sama. Dalam riwayat hadis sahih, siapa yang solat isyak berjemaah mendapat pahala mendirikan separuh malam. Hadis sahih. Siapa yang solat isyak berjemaah dapat pahala mendirikan solat malam separuh malam. Dan siapa yang solat subuh berjemaah mendapat pahala mendirikan solat malam sepanjang malam. Jadi, kalau dapat dua solat ni tuan-tuan, pahalanya lebih solat. Siapa yang dapat jaga isyak dan subuh berjemaah, pahalanya lebih besar daripada solat sunat sepanjang malam. Habis tu tak sembahyang sunat ke Ustaz? Sembahyang. Kalau dia buat dua-dua, berjemaah pun buat, sembahyang malam pun buat, dua kali ganda lah dapat. Sepanjang malam pahala dapat, malam itu pun fokus pun dapat juga. Tapi dia buat sepanjang malam tu saja. Kan, pasti tak buat dapat. Umumnya seorang manusia tu tak mampu untuk buat solat sepanjang malam. Dia meninggalkan solat subuh berjemaah ataupun isyak. Memang rugi, alangkah ruginya, alangkah silapnya dia. Kata Sayyidina Umar. Dan kenapa kena dengar kata Sayyidina Umar? Memang kena dengar lah. Sebab ini nasihat baik daripada para sahabat. Nabi beritahu, peganglah aku nasihat, sunnahku dan khulafa ar-rasyidin selepas pada aku. Dan kata Nabi, kalaulah ada Nabi, laukana Nabi ba'da
ba'di, kalaulah ada nabi selepas pada aku, lakana Umar, maka Umar adalah nabi. Level Sayyidina Umar ni dah level-level nabi dah. Kan? Jadi nasihat dia adalah benar, adalah tepat. Kata Sayyidina Umar, aku lebih suka menyertai solat subuh dengan berjemaah daripada solat sepanjang malam. Sayyidina Ibnu Abi Mulaikah berkata bahawa seorang wanita daripada kabilah Banu Addi bernama Sayyidatina Syifa telah datang kepada Sayyidina Umar pada bulan Ramadan. Kisah lebih kurang sama. Keluarga Sayyidina Sulaiman, ibu dia nama Sayyidina Syifa. Sayyidatina Syifa datang jumpa Sayyidina Umar pada bulan Ramadan. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kenapa saya tidak melihat suamimu Abu Hasmah ketika solat subuh tadi? Sayyidina Umar nampak satu orang wanita, Sayyidatina Syifa. Maka Sayyidina Umar tanya, kenapa aku tak melihat suami kamu Abu Hasmah tak sembahyang subuh tadi berjemaah? Ni bulan Ramadan ni. Sayyidatina Syifa berkata, wahai Amirul Mukminin, beliau telah beribadat sepanjang malam yang menyebabkan beliau menjadi letih dan tidak berdaya untuk keluar solat subuh. Lalu beliau bersolat subuh di rumah dan terus tidur. Sembahyang malam, solat subuh di rumah, mungkin berjemaah dengan keluarga dan tak datang sembahyang subuh berjemaah dan tidur puasa. Sayyidina Umar berkata, demi Allah, kalau beliau datang untuk solat subuh, itu saya lebih suka daripada beribadat sepanjang malam. Sayyidina Syifa bin Abdullah berkata, satu ketika pada bulan Ramadan, Sayyidina Umar telah datang ke rumah saya dan mendapati dua orang lelaki sedang tidur berdekatan dengan saya. Lalu beliau bertanya, kenapa dengan mereka berdua ini? Kenapa mereka tidak datang solat subuh bersama kami? Suami Sayyidatina Syifa dan anak lelaki dia, Sayyidina Sulaiman. Saya berkata, wahai Amirul Mukminin, malam tadi mereka berdua telah solat tarawih bersama-sama orang ramai. Malam tadi, suami saya dan anak saya ni sembahyang tarawih dengan orang ramai. Kemudian mereka berdua terus bersolat sehingga ke subuh. Dan mereka ni sambung solat sampai subuh. Setelah itu mereka solat subuh dan mereka terus tidur. Tak sempat datang masjid berjemaah. Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya solat subuh dengan berjemaah lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam. Subhanallah. Sayyidina Ummi Darda berkata, satu hari Sayyidina Abu Darda telah datang kepada saya dengan keadaan marah. Dalam riwayat yang lain, tuan-tuan, isteri Sayyidina Abu Darda meriwayatkan kisah ini. Ummi Darda, suaminya Abu Darda. Sayyidina Abu Darda telah datang kepada saya dalam keadaan marah. Lalu saya bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu marah, wahai abangku? Beliau berkata, demi Allah, apa yang saya tahu mengenai agama Nabi Muhammad hanyalah satu perkara, iaitu orang-orang Islam bersolat fardu dengan berjemaah. Sedangkan sekarang ini mereka mulai leka daripadanya. Allah, Allah, Allah. Tengok, para sahabat ni sedih. Tengok orang meleka-lekakan solat jemaah. Bilangan solat berjemaah sedang berkurangan. Zaman Nabi pun Nabi nampak kurang, Nabi pergi jumpa orang ajak solat berjemaah. Sahabat pun mula rasa perkara sama. Jemaah telah sikit, orang tak sikit. Mereka telah leka. Kan, yang aku belajar pada agama Islam ni hanyalah satu, iaitu solat berjemaah, solat fardu berjemaah di masjid. Ada Nafi' berkata bahawa apabila Sayyidina Ibnu Ammar terlepas solat isyak dengan berjemaah, tuan-tuan, ini sifat para sahabat. Kalau, dan riwayat kata Sayyidina Abdullah Ibnu Ammar, kalau dia terlepas solat isyak dengan berjemaah, beliau akan bersolat sepanjang malam. Untuk mendenda diri dia, dia solat sepanjang malam. Dan satu riwayat yang lain dinyatakan bahawa apabila Sayyidina Ibnu Ammar terlepas mana-mana solat berjemaah. Ini siapa, tuan-tuan? Anak kepada Sayyidina Umar, iaitu Sayyidina Abdullah Ibnu Ammar. Di antara amalan dia, di antara amalan beliau, kalau dia terlepas mana-mana solat berjemaah, dia akan solat sampai waktu solat berjemaah yang akan datang. Subhanallah. Dan satu yang lain dinyatakan bahawa apabila Sayyidina Ibnu Umar terlepas mana-mana solat dengan berjemaah, beliau akan terus bersolat hingga ke waktu solat yang seterusnya. Dan yang terakhir, Hadrat Abbasah bin Azhar berkata bahawa telah menjadi satu adat kebiasaan setengah orang. Apabila berkahwin, mereka akan bersembunyi beberapa hari dan tidak akan keluar rumah untuk solat subuh. Ini budaya jahiliah. Kan? Apabila mereka ni berkahwin, mereka ni tidak akan keluar sembahyang subuh. Kan? Dalam beberapa masa. Seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Haris bin Hasan telah berkahwin. Dan beliau telah keluar untuk bersolat subuh berjemaah. Lalu seseorang telah berkata kepadanya, kamu keluar untuk solat subuh berjemaah, sedangkan kamu baru saja berkahwin malam tadi. Beliau berkata, demi Allah, wanita yang menghalang aku daripada solat subuh adalah seorang wanita yang buruk. Maka Alhamdulillah, tuan-tuan, Alhamdulillah, kita dah tengok sikit-sikit kisah-kisah para sahabat, kan, hadis Nabi, sabdaan Nabi, kan.
Jadi kalau kisah tadi tu, umumnya wanita tu tak bagi orang-orang yang suami pengantin baru untuk keluar pagi-pagi. Kan? Ni di antara budaya jahiliah. Maka kata sahabat apa? Wanita yang menghalang aku solat subuh secara berjemaah, itu adalah wanita yang buruk. Mana-mana orang yang menghalang solat berjemaah, ini adalah orang-orang yang buruk. Jadi kita sampaikan dengan kasih sayang, sampaikan dengan kebijaksanaan, sampaikan dengan kebaikan. Jadi insya-Allah hadirin mulakan Allah SWT mengakhiri muzakarah kita pada hari ini. Dan marilah kita sama-sama tekadkan jaga semula perintah-perintah Nabi. Di antaranya sunanul huda, sunnah-sunnah petunjuk yang telah Nabi tinggalkan kepada kita. Dan riwayat tuan-tuan, Nabi di waktu gering, waktu hampir meninggal dunia, kan sahabat datang menziarah Nabi. Ya Rasulullah, maukah solat bersama kami, menjadi imam bersama kami? Adalah riwayat kata, suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Dan riwayat lain, angkatlah aku dah tak larat. Dan riwayat kata, awal-awal angkat Nabi berjalan-jalan lagi. Dalam hujung-hujung tu diangkat, Nabi dah tak boleh melangkah. Maka kata Nabi, tarik je lah aku, heret je lah aku. Dan riwayat kata, ada kesan kaki Nabi dekat pasir kerana terheret untuk datang ke rumah Allah. Maka dia mulakan Allah SWT, praktikal kita pada saat ini, marilah kita, waktu PKP ni pula, kan, kita jaga solat berjemaah di rumah kita. Kita buat jadual. Ni waktu azan. Contoh 1:23 azan Zuhur, itu waktu azan. Siapa jadual Bilal, subhanallah. Kan? Lepas tu iqamat pukul berapa? Mungkin kita letak 15 minit. 1:45 kan, dekat rumah kita akan iqamat solat Zuhur. And ibu akan jaga, anak-anak perempuan akan jaga, suami akan jaga, ayah akan jaga. Tuan-tuan, kan, kisah terakhir saya nak kongsikan, ada satu kawan yang servis kowe, kan, di kawasan rumah saya ni, kan. Satu ketika dia servis kawasan rumah kami di madrasah. Dan petang tu dia servis sampai pukul 6 sampai pukul 7 suku. Jadi dia kata, tuan ustaz, izinkan saya nak balik terima kasih, saya dah selesai dah servis air kowe ni. Izinkan saya pulang. Okey bang, selamat pulang, hati-hati. Abang rumah kat Balakong kan? Rumah kat Balakong. Sempat tadi bang nak kejar berjemaah, nak kejar solat maghrib ni. Itulah saya nak balik cepat ni. Anak-anak akan tunggu saya solat berjemaah. Subhanallah. Kan? Seorang ayah yang bekerja untuk kejar semula balik solat maghrib di rumah, anak-anak akan tunggu saya. Kan? Sampai pukul 8 pun dia akan tunggu saya untuk kami sama-sama solat berjemaah maghrib di rumah kami. Allah. Semoga Allah Ta'ala berkahi mana-mana hamba Allah SWT yang menjaga, menjunjung perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi praktikalnya apa tuan-tuan? Kita buat latihan. Suruh anak-anak kita laungkan azan. Kan, letak jadual azan, jadual iqamah untuk 5 waktu. Seterusnya, kita buat majlis untuk baca Quran, halaqah Quran bersama-sama dengan seluruh ahli keluarga. Baca bacaan hadis Nabi dengan seluruh ahli keluarga. Baca kisah para sahabat dengan seluruh ahli keluarga. Kan? Sebagaimana kita nak sarapan kejap lagi, sarapan berjemaah. Maka tengah hari kita akan seronok apabila makan berjemaah. Macam tu jugalah tuan-tuan, solat, kan, baca Quran. Bahkan perkara itu lebih lagi penting. Haza wallahu alam. Semoga ada manfaatnya perbicaraan kita. Saya minta maaf kurang lebih terkasar bahasa, kan, tercakap laju, tercakap kuat, kan. Semoga Allah Taala ampunkan kesilapan kita, maafkan kita semua dan memberi kita taufik untuk mentaati perintah Allah. InsyaAllah kita baca sedikit doa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma hdi man yarana wahdi man la yarana wahdi an-nasa jami'a. Allahumma ruddana wa ruddal muslimin ila dinika raddan jamila. Rabbi ja'alna muqima salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.